Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat menyambung kelas pengajian kita. Ini kelas pengajian pertama di tahun baru lah, tahun baru Hijrah. Dan kita telah pun membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan kita sampai pada bab ke-82 pada hadis yang ke-157, bab 82 hadis ke-157. Kita telah mulakan bab yang baru ataupun tajuk-tajuk yang baru tentang bagaimana Islam menggalakkan atau menyuruh dan mementingkan, menitik beratkan tentang hamba, iaitu menjaga hamba, memuliakannya dan menjaga amanah seorang tuan terhadap hamba ini. Dan kita telah lihat hadis sebelum ni. Cuma mungkin kalau kita boleh soroti sedikit hadis sebelum ni, mungkin ada satu perkara yang kita tak sebutkan dalam kelas yang lepas, iaitu bagaimana hadis itu menyatakan bahawa Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali, dan ketika itu Sayyidina Ali sedang memangku baginda Rasulullah SAW macam di hujung hayat dia. Sedangkan yang sedia kita maklum, yang hadis-hadis yang lebih jelas, yang lebih utama, yang lebih sahih ialah Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah. Jadi para ulama mengatakan maksudnya tidaklah semestinya bercanggah, kerana yang akhir sekali adalah pangkuan Aisyah. Sebelum-sebelum itu adalah dipangku bersama oleh keluarga baginda, sahabat baginda. Dan yang penting di sini ialah pesanan atau pesanan yang akhir-akhir. Sebabkanlah hadis ini adalah pesanan di hari-hari akhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di penghujung hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda berpesan tentang antaranya solat dan juga tentang menjaga hamba. Jadi kita teruskan lagi dengan hadis yang berkaitan dengan hamba. Kata Imam Al-Bukhari, hadis ke-127, hadatsana Muhammad bin Sabiq qala hadatsana Israil an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud. Biasanya dalam hadis kalau disebut Abdullah tanpa diletakkan bin ataupun tanpa gelaran, biasanya Abdullah bin Mas'ud, tak mesti tapi biasanya begitu. Di sini lebih jelas, iaitu bagaimana muridnya adalah Abu Wa'il. Abu Wa'il ini adalah Syafiq bin Salamah ataupun digelar Abu Wa'il, dia antara murid khusus kepada Abdullah bin Mas'ud. Baik. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda bersabda, kata Abu Mas'ud, ajibud da'i wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin. Ajibud da'i iaitu menjawab, jawablah jemputan. Hadirlah, jawablah ad-da'i, orang yang menjemput. Jadi para ulama mengatakan yang wajib dipenuhi ialah jemputan kahwin, dengan pelbagai hadis yang lain dan pelbagai sebab lah. Dan menariknya para ulama juga mengatakan bahawa di antara sebab ia lebih dituntut berbanding dengan jemputan-jemputan lain yang bukan perkahwinan ialah kerana jemputan perkahwinan biasanya dia tak kerap berlaku. Kalau jemputan-jemputan lain ni dia sentiasa ada, menyebabkan mungkin kalau kita nak pergi semua menjadi susah balik untuk kita. Dan biasa kita bersembang dengan guru-guru, syekh-syekh yang banyak merantau, banyak menuntut ilmu, banyak talaqi. Dia kata dia tak mampu untuk hadir semua jemputan. Kalau semua orang jemput sampai ke tahap kecil-kecil pun semua kita pergi, kita memang tak ada masalah buat lain. Maka jemputan kahwin kenapa dibezakan? Jemputan kahwin jarang berlaku, kan? Yang kedua, jemputan kahwin juga adalah dibimbangi makanan tu. Kalau kita tak pergi, makanan tu akan membazir. Sebab ini adalah benda yang orang kata apa, dia dah sediakan untuk benda ni dah lama, ataupun dia dah rancang elok menuju kahwin, benda yang penting. Maka tetamu mesti dah datang untuk menghabiskan makanan tu. Tapi jemputan-jemputan yang lain, kata ulama, sunat atau digalakkan. Jadi bagi penuntut ilmu, mungkin bagi pemimpin masyarakat dia kena pergilah,
sebab untuk meraihkan orang-orang yang di bawah dia. Tapi kalau macam contoh orang berilmu, ilmuwan atau untuk ilmu, kalau dia pun sibuk hadir semua jemputan, jadi bila dia nak mengaji, kan? Bila dia nak mengulang kaji dan sebagainya, maka ulama menurut kita bersederhana menjemput ketika dijemput. Ajibud da'i maksud Rasulullah pesan, kalau orang yang menjemput kamu makan ke majlis makan, pergilah, sahutlah, terimalah, jawablah, terutama yang menuri kahwin. Tetapi kalau yang lain-lain, kata ulama, arahan tersebut dibincangkan dan dikatakan bahawa ia tidaklah sewajib dan sekuat kita panggil menuri kahwin. Itu maksudnya. Dan ulama juga menyatakan banyak syarat-syarat yang lain, tapi kita secara umum kita faham bahawa jemputan kahwin ini tidak kita mesti penuhi dengan sedaya upaya kita. Melainkan kalau ada kemudaratan ataupun kekangan ataupun payah dan sebagainya, itu cerita kecemasan. Baik. Kemudian dan ulama juga menyebut tentang bagaimana banyaknya kebaikan untuk hadir menuri kahwin itu, dari segi mengeratkan hubungan persaudaraan, persahabatan dan mengembirakan. Sebabkan orang tulis dalam kad kahwin tu apa? Orang tulis semoga kehadiran tuan dan puan menjadikan lagi malih kami. Jadi itu yang antara yang disebut oleh para ulama hikmah, kebaikan, faedah di sebalik kita hadir menuri kahwin. Yang kedua, wala taruddul hadiyah. Maksudnya apa? Jangan tolak hadiah orang bagi. Maksud kata ulama, disunatkan kita menerima hadiah kerana hadiah itu boleh mengeratkan. Hadiah juga ada hikmah dia. Dan dalam hadis yang lain sebutkan juga tahadaw tahabbu, salinglah memberi hadiah, kamu akan saling rapat berkasih sayang. Dan walaupun begitu, kena hati-hati kalau dia orang, kalau dia pemimpin ke, dia ada jawatan ke, orang bagi hadiah dengan niat-niat tertentu, itu serta lain lah. Itu tak boleh terima hadiah sesuka hati kalau dia ni ada udang di sebalik mi. Itu penting. Kemudian wala tadribul muslimin, inilah dia poin Imam Al-Bukhari. Maksudnya jangan pukul orang-orang Islam. Maksud dia ni ialah kenapa maksud dia orang Islam tu umum. Jadi di sini Imam Al-Bukhari nak kita sebagai tuan kepada hamba-hamba ini tidak memukul hamba-hambanya tanpa sebab. Itu maksudnya. Maksudnya bila orang Islam dilarang untuk menyeksa, memukul, menyeksa atau mendera atau menghukum orang lain dengan pukulan ni atau dengan siksaan ni, apatah lagi seorang tuan terhadap hamba dia. Itu maksudnya. Dia disuruh untuk menjaga hamba dia, dia bertanggungjawab untuk jaga hamba dia, tiba-tiba dia tak buat, tak menjawab dia, dan dia pukul dan dia siksa. Baik. Maksudnya ialah kalau tidak perlu. Itu maksud. Jangan pukul sesiapa kalau tidak perlu. Sebab kita tahu dalam hukuman ada pukul, dalam mahkamah, dalam hukum tertentu, hukum hudud ada hukum, ada pukul. Jadi adakah salah bila pihak berwajib atau pihak polis atau pihak mahkamah menghukum seorang tu bila terbukti bersalah? Tidak. So maksudnya ialah kalau menzalimi tak boleh. Itu maksudnya. Jadi hadis ini adalah umum dan Imam Al-Bukhari inginkan secara khusus. Dan adakah satu benda yang salah kalau tuan dia pukul dia untuk mendidik? Tak ada masalah. Kita dah ambil dalam bab anak yatim baru ni. Kalau kita ingat bila mana Imam Al-Bukhari bawa riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, mukminin, dan daripada beberapa orang lagi yang mengatakan boleh pukul anak yatim. Maksud boleh pukul anak dan anak yatim kalau untuk mendidik. Baik. Dalam hadis lain kita dapati baginda Rasulullah SAW membenarkan ibu ayah atau waris memukul anak yang tak semayang ketika 10 tahun ke atas. Tetapi kata ulama juga mengingat kita bahawa Rasulullah SAW disebut oleh para sahabat, ma daraba khadiman wala imra'atan qat. Dia tak pernah pukul khadam atau perempuan atau siapa langsung. Rasulullah tak pukul. Jadi keperluan itu mesti dilihat. Memang Rasulullah tak buat sebab dia tak perlu, dan Nabi ini orang yang
yang tinggi tahap pendidikan dia tak perlukan benda-benda tu. Sebab tu ada orang buat macam seminar, macam khusus cakap bagaimana mendidik anak tanpa memukul. Ada orang buat seminar tu. So bukan maksud pukul tu salah, tapi boleh tak kita, orang yang bahagian pendidikan tu, mencontohi Nabi SAW supaya dielakkan pukul. Jadi kalau kita fikir zaman dulu, selalu kita dengar mak ayah kita ataupun kita ataupun siapa-siapa kena sebat, kena rotan dengan cikgu tu biasa. Tapi zaman sekarang sebat dan rotan jadi satu benda yang fobia. Sebab guru-guru mungkin akan diambil tindakan kalau dia salah menggunakan apa yang digunakan dari segi hukuman dan sebagainya. Mesti ada sama sekali kena berhati-hati untuk mendenda. Bukan soal pukul je, untuk mendenda pun kena berhati-hati. Jadi yang memahami macam orang zaman dulu, dia faham, dia kata saya kena pukul dengan cikgu, balik rumah kalau cakap dengan mak ayah kena pukul lagi tambah. Tapi zaman sekarang pukul dengan cikgu, balik beritahu mak ayah datang marah cikgu. So ini di antara sebahagian kes lah, bukan semua, sebahagian kes yang perlu dihadapi oleh guru-guru kalau kita memahami benda tu. Sebab mendidik, bukan semua orang boleh dididik tanpa hukuman. Sebab tu kita dah bincang sebelum dulu, ada orang boleh dididik dengan kata-kata, tapi ada orang dididik dengan ganjaran dan hukuman. Baik. Jadi kalau orang tanya kenapa Imam Bukhari bawa jangan pukul orang Islam, pada bab ni maksudnya kita faham bahawa ia umum dan orang Islam itu adalah sebahagian daripada sebagai orang Islam itu adalah hamba. Sudah. Datang dari mana? Datang dari mana? Dari Bali. Dari Bali. Baik. Kemudian lepas tu hadis ke-158, iaitu hadis kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Mughirah an Ummi Musa an Ali sallallahu alaihi qala kana akhir kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ini adalah ulangan kepada hadis yang akhir kita baca dalam kelas yang lepas, tetapi ini lebih ringkas dan lebih straight terus kepada hadis. Iaitu kata Sayyidina Ali sallallahu alaihi kana akhiru kalam Nabi, kata-kata Nabi yang akhir sebelum meninggal, termasuk as-salat ittaqullaha fima malakat aymanukum, bertakwalah kepada Allah dalam urusan orang yang kamu miliki, iaitu hamba. Baik. Sekarang ni kita dah settle dulu bahawa bukanlah maksud akhir kalam Nabi ialah yang paling akhir. Ya, sebab ada riwayat lain yang mengatakan kalam akhir yang paling akhir adalah ila rafiqil a'la, untuk kembali kepada Allah. Jadi bila kita jumpa hadis yang nampak macam bertentangan, fi rafiqil a'la. Kalau kita tengok ada hadis yang lain lebih masyhur, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir kalimah dia ialah menuju Allah, menuju rafiqil a'la ataupun menuju kepada malaikat. Ada tafsiran dia. Maksudnya kata-kata yang Sayyidina Ali kata ini adalah akhir kalam Nabi adalah solat jagalah hamba-Mu, adalah di antara kata-kata yang akhir. Sebab tu bila kita tahu hadis ini, maksud kita akan faham bahawa ada yang disebut nampak macam bertentangan tapi tidak. Maksudnya jadi sebut tadi lah bagaimana Rasulullah SAW di akhir hayat dia bersandar kepada Sayyidina Ali. Riwayat lebih masyhur dia bersandar kepada Aisyah. Maksud Aisyah tu yang paling akhir sekali. Baik. Jadi di sini Rasulullah SAW mengaitkan takwa itu kepada perbuatan seorang tuan ataupun seorang pemilik kepada hamba dia. Memang di antara ketakwaan bukanlah mesti orang kata apa, seorang tu sembahyang dan puasa sahaja. Tiba-tiba dia ada hamba, maka dia tidak menjaga hamba dia atau dia menyiksa, maka dia mempengaruhi juga ketakwaan dia kerana dia buat benda yang salah. Baik, bab 83, bab su'il milkah atau malakah, iaitu tentang
seorang tuan yang buruk layanannya terhadap hamba. Apakah kesan atau apakah kedudukan? Kita sebut tadi orang tu okey semua, tapi bila dia ada hamba, dia bersikap kasar, zalim atau menyiksa hamba. Jadi kita ambil hadis sebegini untuk kita faham bahawa kita kena menjaga hubungan dengan orang lain lah. Itu maksudnya. Bukan mesti jaga hubungan dengan Allah sahaja. Ya. Baik, hadis dia apa? Dari Imam Bukhari, hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Muawiyah bin Salih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Abu Darda. Daripada Abu Darda. Ini kata-kata Abu Darda, sahabat Nabi. Abu Darda kata apa? Dia kata Abu Darda pernah berucap kepada orang Islam. Maksud berucap kepada orang zaman dia. Dia kata, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Aku, dia kata, kami, maksud aku, atau merujuk kepada para sahabat, kami lebih mengenali kamu, lebih tahu perangai kamu, wahai manusia, wahai murid-muridku, lebih daripada doktor haiwan kenal haiwan. Maksudnya yang mengubati haiwan tu, mengenali haiwan, kan? Maksud sampai sekarang kita ada doktor haiwan kan, yang memang pandai lah tentang haiwan. Jadi Abu Darda menggambarkan ilmu dia tentang manusia sama macam orang yang pakar tentang haiwan, kan? Aku tahu perangai manusia, perangai kamu semua aku tahu. Apa maksud dia? Sambung lagi. Qad arafna khiyarakum min shirarikum. Kami semuanya, aku ataupun kami tahu siapa yang baik di kalangan kamu dengan siapa yang jahat daripada kalangan kamu, yang baik dan yang buruk. Jadi dia tengah nak cerita, dia tengah mungkin berceramah, berkuliah, memberi nasihat. Dia kata, amma khiyarukum, adapun orang baik di kalangan kamu, siapa dia? Falladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang mana sentiasa diharapkan kebaikan dari dia dan tak ada buat jahat kepada orang. Maksudnya orang macam ni ialah orang yang bila kita jumpa ada je benda baik kita dapat, dan kalau benda buruk ada pada dia tak kena, tak ganggu orang lain. Ini sama macam hadis Nabi yang kita selalu dengar, yang masyhur, yang popular, yang Nabi SAW sebut dalam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, al-muslimu, orang Islam sebenar, man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar tu apa? Ialah orang yang mana orang lain, orang Islam lain selamat daripada lidah dan tangannya. Jadi makna ini ayat yang sama lah. Maknanya dah hadis ini juga sebut, hadis yang popular juga sebut bahawa khairun nas anfa'uhum linnas. Riwayat dhaif tapi ada banyak riwayat yang menyokong, iaitu sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia ialah orang yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. So kalau kita nak ukur kebaikan seorang tu ialah, di antaranya ialah kita mengukur kalau dia dengan orang lain, orang dia dapat faedah ke dapat keburukan. Contoh mulut kita, bila kita jumpa orang, sema orang, orang suka ke atau kita duk maki orang, orang benci. Mulut kita kena jaga. Kalau kita jumpa orang, apa kebanyakan orang akan sangka, contohnya bila kita beredar, orang cakap apa, ini bagus, cakap bagus, perbuatan bagus. Tapi kalau orang tu maki hamun, menyusahkan orang semua, akhirnya orang cakap ini kalau dia main ni musibah. Kita kata mesti musibat dah datang. Dan maksudnya, oh ini dah datang, mulut bersatu hal. Sebab tu saya ingat lagi masa kecil, motor jual ikan dekat kampung. Kemudian jalan motor jual ikan ni, dia jumpa semua ramai orang. Satu kali tu dia jumpa orang yang mak maki hamun, anak maki hamun. Nak beli ikan tu bukan nak bergaduh, nak beli ikan boleh keluar perkataan maki hamun. Dia tak heran lah, dia kata sebab mak macam tu, anak pun macam tu. Jadi makna bila jual ikan dekat orang ni serabut lah, kan? Cakap lah benda elok, kan? Nak jual, nak beli ikan, bukan nak bergaduh. Cakap lah ikan ni berapa harga, orang mau ikan ni mata bulat, cakap itu dah lah. Ini bola otak berjambul, duk beli ikan tu, duk lawan kutuk, duk bergaduh, duk bercerita. Jadi kita semak aja, bukan semak samun, tapi dia semak perut, orang kata, maksudnya serabut kita. Tapi bila orang tu datang, bila dia datang cakap benda yang menggembirakan, dia kongsi benda yang baik, kita pun seronok. Inilah sebaik-baik manusia, kata Abu Darda. Orang yang mana sentiasa datang membawa kebaikan
Dan kalau dia ada buat silap, ada keburukan, orang lain takkan kena. Kan? Maksudnya orang lain seronok dan seburuk-buruk. Wa amma syirarukum, pada pun seburuk-buruk kamu, manusia maksudnya, falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu, sebaliknya. Kalau dia datang tak ada kebaikan, teruk lagi ada. Bukan nak menyelesaikan masalah, nak menambahkan masalah. Dan sebab tu ada orang kata, kalau tak boleh tolong, tolonglah pergi. Itu maksud. Macam orang putih cakap, thank you, no thank you. Gitulah. Macam orang kata, nak aku tolong lah. Hang ni kalau mic, terima kasih, tak perlu. Kan? Tolonglah berambus. Gitu ayat dia kan. Maksudnya dia kata, kalau tak dapat nak tolong, setengah orang kan bila kereta accident kat tepi jalan, dia tolong tengok kan. Habis jalan jam. Kerana nak tengok ada apa. Saya ambil gambar ni. Kan viral kan. Kuat dah nak tolong, ada orang bagus. Ada orang bagus, dia berhenti terus pergi tolong. Tu ada, tapi sikit kan. Ramai orang nak tengok, tolong perhati. Ada yang sedih juga. Kalau di negara barat tu ada berlaku kan, kita tengok kalau lori tu bawa benda-benda berharga jatuh, pakai ambil. Bukan pakai tolong letak balik. Tapi ada kes yang lain, bila jatuh satu benda, semua orang kumpul balik kutip. Ada juga. Itu kata manusia. Kan? Kemudian dia kata apa? Wala yu'taqu muharraruhu, maksudnya bercerita tentang hamba. Maksudnya jadi kalau orang yang baik, dia akan ke arah memudahkan dan membebaskan hamba, kan? Itu masalah. Bawah tu lagi menarik kata-kata sahabat Nabi juga. Itu kata Imam Bukhari, haddatsana Usman bin Khalid qala hadatsana Haris bin Uthman an ibn Hani an Abi Umamah. Ini Abi Umamah ni adalah Abi Umamah Al-Bahili. Ini sahabat Nabi yang terkenal. Abu Umamah nama dia, kalau tak salah saya Sudai. Ya, nama dia, gelar dia terkenal Abu Umamah. Dia kata dia tengah mentafsirkan ayat Al-Kanud ataupun mentafsirkan makna Al-Kanud, kan? Innal insana li rabbih lakanud. Ya. Wa innahu bila ayat tu Allah, surah yang pendek aku lupa nama surah panjang. Apa? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. So cerita dia ada ustaz mana cerita bila dia tak hafal Quran jadi imam kan. Dia baca lah, innal insana rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lakanud. Kanud juga. Wa innahu li hubbil khairi lakanud. Kanud semua dia borong. Itu sebab kita terlupa biasa. Kadang-kadang Quran ni macam tu. Ya, walaupun surah pendek. Kita kerap kali jumpa imam-imam Jumaat yang baca surah pendek dan terlupa. Kita taklah kutuk dia, tapi kita itulah Quran. Kadang-kadang kita terlupa kan. Kita ngeri pun kita bukan ingat sangat. Kadang-kadang bila kita yakin, tiba-tiba kita lupa, dia blank, tak dapat sambung ayat surah tersebut. Baik, yang penting Abu Umar Al-Bahili kata Al-Kanud, orang yang digelar orang panggil apa, yang kufur nikmat. Kanud ni kufur nikmat, dia tak bersyukur, dia tak bersyukur nikmat dia dapat. Jadi Abu Umar tengah menghuraikan makna kanud itu, tafsiran daripada sahabat. Dia kata apa? Al-Kanud, kanud itu ialah alladhi yamna'u rifdahu, iaitu dia menghalang pemberian baik kepada orang lain. Dia tak bagi apa-apa, kedekut, tak tolong, tak bagi. Ini antara sifat orang yang kufur nikmat. Dia ada nikmat Allah bagi, tapi dia punyalah kedekut nak bagi kepada orang lain, berkira dan sebagainya. Itu yang pertama. Wa yanzilu wahdahu. Wa yanzilu wahdahu maksudnya apa-apa dia buat seorang. Kan? Apa-apa benda baik, ini aku balu seorang juga kan. Perlu dah macam setengah orang kata kenapa sebahagian pelawak dia buat lawak seorang, sebahagian pelawak buat lawak berkumpulan. So tanya kepada seorang tu, dia kata apa? Sebab seorang dapat hadiah seorang kan. Betul juga lah lawak itu kan. Lain kalau tiga nak kena kongsi tiga kan. Baik.
Jadi perangai dia kufur nikmat dia apa? Kedekut sampai ke tahap orang ni tak dapat apa daripada kebaikan dia. Dia pun tak mau share dengan siapa-siapa. Duduk sorang-sorang tak apa. Wa yadribu 'abdahu, dan dia suka pukul hamba dia. Ini keterangan yang menunjukkan orang yang perangai macam ni digelar al-kanud, iaitu yang kufur nikmat. Dia tak kufur nikmat lah. Dia lupa yang Allah yang beri semua. Dia lupa yang Allah boleh tarik balik bila-bila masa. Dia lupa yang hamba dia itu juga manusia. Boleh jadi hamba itu lebih mulia di sisi Allah daripada dia. Dari masalah kan. Jadi insyaAllah sebenarnya cakap tu malam ni sebab kita buat juga kelas walaupun pendek, ada besar sikit insyaAllah. Tapi yang penting kita masih berada dan akan datang kita akan tengok banyak lagi bab, banyak lagi hadis tentang hamba. Bermakna bila Islam merawat masalah penghambaan yang telah wujud, Islam merawat dengan dua cara. Okey, perhambaan telah wujud sepanjang zaman. Bila sampai zaman Islam, perhambaan tu adalah orang Arab. Apa Islam nak buat? Pertama yang ni, iaitu menjaga hubungan tuan dengan hamba lebih daripada orang barat, orang kafir buat. Lebih daripada orang kafir. Orang kafir dia suka pukul, seksa, suruh angkat barang, hina, duduk tempat yang hina, makanan tak sama. Jadi Nabi ajar supaya ubah layanan. Dan orang yang baik dia adalah orang yang baik dengan hamba dia. Itu lagi best. Maksudnya Islam ubah terus cara pergaulan. Daripada sehina-hina hamba jadi macam sahabat, bantu, pembantu. Yang kedua, Islam juga rawat dengan cara bebaskan hamba kalau mampu, sebab itu pahala besar kan? Jadi Alhamdulillah kita dapati akhirnya tak ada perhambaan. Dan kalau ada sekalipun, masa akan datang ia kekal, ada hukum hakam fiqh dia, ada adab dia, ada hadis dia. Jadi cantik. Maksud Islam tidak menafikan benda ni, dan tidak juga orang kata apa, membiarkan. Maksudnya apa? Dah ada hamba, luar lah buat apa pun, dah hamba kita, tak boleh. Ada orang pekerja, ini pekerja kan, dia kerja lentak lah kan, dia kerja, tak boleh. Kena ada kebajikan. Salah kalau seorang tu menggunakan macam kadang-kadang tengah orang cerita apa, orang luar ke, budak kecil ke apa, dia ambil kerja, dia bayar amat sikit kan. Kalau dekat negara barat, kat Malaysia barat, iaitu orang yang tak ada rumah kan, homeless kan, gelandangan. Contoh bila mereka dia ambil kerja, disebabkan dia tak ada apa-apa, tak bayar gaji, tak bagi makan. Setengah kita dengar macam pekerja-pekerja yang datang dari luar ni, kesian. Ada yang makan nasi dengan kuah aja. Jadi bagaimana tuan majikan tu dia anggap bertanggungjawab jaga ni pekerja dia, ni bukan hamba, ni pekerja. Yang menarik pekerja dia ni membantu dia untuk untung ke? Macam hamba tolong bantu tuan dia untuk buat kerja. Jadi apakah kita layan orang yang tolong kita dengan cara macam ni? Tak peduli biar api apa jadi, sakit, demam, tak peduli. Sebab tu sahabat Nabi ada yang orang pergi rumah dia, tengok dia pakai baju sama dengan hamba dia. Betul, orang heran, kata, kenapa kau pakai baju sama? Aku nak, Nabi dah pesan. Nabi kata apa? Khawalukum, hamba-hamba kamu, saudara kamu juga kan. Kalau kamu suruh dia buat ada benda yang dia mampu, dia tak mampu, tolong dia. Nabi suruh tolong hamba. Ini pelik lah. Kalau kita macam dah pembantu kan, dah khadam ke apa kan, hampir ya, buat apa-apa tak, ambil tahu, sakit, demam dan sebagainya. Baik, Wallahu'alam. InsyaAllah kita akan sambung. Menarik sebab Imam Al-Bukhari bawa banyak bab tentang hamba ni. Dan ia boleh diambil oleh kita walaupun tak ada hamba sekarang, untuk kita bergaul dengan masyarakat dengan baik. Apatah lagi hamba, apatah lagi sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, mak ayah kita, lagilah kita kena jaga yang di awal-awal. Wallahu'alam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.